Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa la kafirun wa la musyrikun wa la muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan tuan-tuan pengurusi acara barisan dan kuasa pimpinan surau masjid ialah baru pimpinan tempatan di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT kerana limpah dengan izinnya dapat juga kita bersama-sama di dalam majlis ilmu pada petang ini, yang mana pada petang ini kita berbincang tentang sedekah. Sedekah yang mana sedekah ni dah selalu dah disebut pun oleh penceramah guru yang datang ke masjid. Kita pernah dengar selalu daripada orang ramai yang beritahu tentang kelebihan sedekah. Tetapi pada hari ini sekadar perkongsian. Kadang-kadang walaupun pernah dengar, tapi selama mana kita belum melaksanakannya, hendaklah kita menganggap itu sebagai satu perkara yang baru. Itu juga adalah merupakan sedekah, juga merupakan satu bentuk sumbangan pemberian daripada diri kita dengan ikhlas, insya-Allah, tidak mengharapkan kepada perkara-perkara lain selain daripada kita harapkan ganjaran daripada Allah SWT semata-mata. Memang bunyinya macam buku teks, bunyinya macam bunyi buku, pelaksanaannya susah. Sedekah tu mungkin ramai orang buat, tapi nak capai tahap ikhlas tu, ikhlas yang tu yang tak ramai. Contohnya lah, dah berapa lama dah kau duduk dekat masjid, dah berapa lama dah kau join masjid Sungai Urbana? Masjid apa nama? Sungai Urbana. Masjid Sungai Urbana. Berapa lama dah? Oh, aku duduk kat sini lama dah. Dekat 40 tahun dah duduk sini. Iya. Tanya balik, dalam 40 tahun itu sampai tak 4,000 sumbangan tu masjid? Tanya balik. Mana fikir-fikir, kalau kira sekali datang RM1, kan? Sampai ke tidak? Sedangkan Allah Ta'ala pun beritahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintai. Kita berapa banyak bagi sedekah, kan? Kadang-kadang berkerut mikir, kan, bukan terlalu banyak, terlampau tak ada. Kata berapa banyak, terlampau tak ada, macam tak ada je. Saya datang asyik tengok orang lain dia sedekah. Bila tengok orang sedekah tu tak rasa apa lah. Dia kalau orang tu, kalau ada lah walaupun sedikit lah titis keimanan dalam hati dia, bila dia nampak orang sedekah, dia terdetik dalam hati dia, takkan aku tak bagi, dia kata. Paling tidak. Ini apa tu? Kalau nak bagi-bagi lah, aku takkan aku bagi, dia kata. Ayat tu lah. Dia pula macam seolah berdosa pula bagi. Ada lah dia kata, nanti kan tak apa-apa benda dia buatkan duit tu, sibuk dengan apa benda orang nak buatkan duit. Itulah kalau kita tengok salah satu tanda kita bersyukur. Salah satu tanda kita bersyukur yang mana kita tengok dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum in azabil syadid. Kan, kalau bersyukur Allah Ta'ala lipat gandakan, dan kalau kita kufur azab amat pedih, itu janji Allah. Kan, kalau kita bersyukur lipat ganda, macam mana kata lipat ganda tu? Macam-macam Allah Ta'ala bagi. Kemudian macam mana pula Allah Ta'ala bagi azab kalau kita tak bersyukur? Sebabnya syukur itu antaranya pertama dengan lisan kita, sebut syukur alhamdulillah. Kedua dengan hati kita sedar siapa yang bagi nikmat. Yang ketiga perbuatan kita, tangan kita buat apa? Tanda kita syukur, antaranya sedekah tadi. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Itu salah satu cerita tentang ciri-ciri orang yang bersyukur. Dan kalau tengok Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada hari yang disambut oleh para hamba melainkan di sana ada dua malaikat yang turun, salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Sedangkan malaikat yang lainnya berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada dua pihak, ada dua golongan, dua malaikat dah standby lah. Mana satu nak bagi? Satu, kalau orang yang menginfak ni, bagilah ganti dekat dia, kan?
bagi janti tu doa malaikat tu yang nampak kita memberi dengan ikhlas. Satu lagi, kau berikanlah kehancuran pada dia, khususnya pada orang yang menahan hartanya qadakut ni'mah. Orang Islam cakap qadakut tak nak manjang asal lian betul, singgit pun tak masuk ada juga orang. Memang bapak kerapunan. Kalau dah lalu dah tabung macam mana pun, tabung tu bercakap lah, sumbang tak ada dia bagi kan. Ada yang macam tu kan, tapi bukan kita lah, itu part lain kan. Sedekah bukan hanya perihal memberikan sebahagian harta kepada golongan memerlukan, namun manfaat sedekah lebih luas dan akan dirasakan oleh mereka yang melakukannya. Itu kita cerita hari ini, keuntungan orang yang bersedekah. Maknanya dia bukan manfaat untuk golongan memerlukan saja, tapi ramai orang dapat manfaat. Macam mana pula dikatakan manfaat itu? Macam mana keuntungan yang nak kita ceritakan pada petang ini? Nombor satu, memperkuatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu nombor satu, keuntungan dia nombor satu. Orang yang bersedekah ni, dia kuat keimanan dia kepada Allah dan juga memperkuatkan keimanannya serta dirinya tu nak dekat qaribun, dekat dengan Allah. Mudah-mudahan. Dan kalau kita tengok, kalau kita bersedekah dengan niat demi beribadah kerana Allah, pasti akan bertambah keimanan. Ada juga orang sedekah sebab nak keluar Allah kan. Cek bos haji ni, sumbangan buat masjid Sungai Rubana 50,000. 50. Kita pun tengok berapa kosong. Kita pun boleh bagilah kan. Yang 5 kosong, ada 5 kosong termasuk kosong sen. Kan? Mungkin boleh bagilah. Tapi orang ni bagi banyak betul. Kita tengok 100,000 keluar suara muka depan. Siapa beritahu siapa yang sumbangkan, macam mana cara pembayaran, banking, semua tahu. Bila akan dapat selewat-lewatnya, bila akan masuk dalam akaun, semua nak cerita ke orang. Dan ada orang tu pula, dia kalau sedekah dia tak nak orang tahu, minta tulis hamba Allah aja. Tu ni nak korban ni, Ibu Salimah beri tak maaf, saya nak sedekah 2 ekor lembu untuk orang kampung ni. Saya nak korban 2 ekor, tapi tak payahlah beritahu saya yang bagi. Minta tolong sangat jangan beritahu. Oh ya, insyaAllah. Dia pun sebut, tahun ni kita ada 2 ekor lembu yang disumbangkan oleh Tuan Haji tu. Tak boleh sebut nama dia, namanya dipadamkan. Kita pun cakap bagus betul lah dia ni, Allah, siapa lah orangnya tu. Aku rasa mesti orang kali hujung kampung, macam-macam spekulasi. Aku rasa dia ni, aku rasa dia ni. Bagus. Kita tak. Masalahnya, aku bagi 2 ekor, minta umumkan bagi dia. Dia lah beritahu suruh umumkan, biar orang tahu siapa yang bagi. Dan pastikan lembu pun yang besar sekali. Ada pula seorang dah lembu pula seorang tu, tak jadi. Tahun depan dia bagi unta bagi. Ni tahu satu lagi dia korban gajah. Boleh kau kalau boleh lah korban gajah. Berlumba ada. Tak ada lah tentu kan. Tapi maksudnya nak cerita dia niat dia semata-mata kerana keimanan kepada Allah. Dengan bersedekah juga dapat mendekatkan diri kerana Allah sangat menyayangi golongan hamba-Nya yang banyak memberi kerananya, bukan bertujuan untuk menunjuk-nunjuk. Ingat tu, nombor satu, mendekatkan diri kepada Allah dan juga kita memperkuatkan keimanan kita. Macam mana pula memperkuatkan keimanan? Bila kita bagi duit ni kan, kita bukan macam dengan manusia. Mungkin kita tahu, kita buat kerja kat rumah orang tu. Contohnya kita tolong kutip sampah ke rumah orang ni, sebab kita tahu mungkin orang ni akan barangkali akan bagi upah kat kita. Mungkin akan bagi ganjaran kat kita. Sehari kita datang kemas dapat RM100 contohnya. Mesel rumput apa buang sampah dapat 100 contoh. Jadi kita tahu dah apa kita nak capai. Tetapi keadaan ni sekarang ni, kita dengan Allah, kita percaya Allah Ta'ala akan bagi ganti. Dia bukannya kita bertolong orang, Allah Ta'ala tu bagi. Belum tahu, tak semestinya. Dan Allah tak semestinya bagi dalam bentuk duit. Allah tak semestinya bagi dalam bentuk ganjaran kebenaran, tak semestinya. Allah mungkin bagi dalam bentuk-bentuk lain, kesihatan, Allah Ta'ala bagi keberkatan hidup. Tetapi benda tu bukannya boleh nampak dengan mata kasar. Contoh hari ini kita sihat, kita cakap aku sihat ni sebab sedekah, aku buat berapa bulan hari itu kan. Tak, kita tak tahu pun kadang-kadang.
Tetapi kita yakin, kita yakin Allah Ta'ala akan bagi balasan kat kita. Kan? Allah Ta'ala bagi dalam bentuk macam-macam keberkatan hidup. Isterinya sehat walafiat, tu tengok datang. Sehat isteri orang sini. Sehat lebar-lebar datang. Tu yang pintu lubang besar-besar. Takut tak boleh selisih. Kan? Kita pun dengan makan sihat, anak ramai, nampak tu anak aja. Alhamdulillah bawa anak. Tak ada anak jaga sebab ramai sangat anak. Bawa aja akhirnya dah dapat datang. Bila lagi nak tengok Samsul Lebab tentang dapat tengok. Bawa keberkatan Allah Ta'ala bagi rumah kita. Ya Allah, alhamdulillah. Tak adalah cantik sangat macam rumah-rumah orang dekat Banglo KL tu, tak ada. Biasa-biasa, tapi kita masuk rumah selesa, lapang, tidur berdengkur sampai ke pagi. Kan? Tak sedar, jaga-jaga dah 2 hari tidur. 2 hari dah tidur. Ya Allah tahu. Saya ada kawan saya dulu masa kat masjid, 2 hari tidur. Bila dia bangun, dia bukan tanya pukul berapa dah. Tak, dia tanya hari apa dah. Punya dahsyatnya, punya teruk tidur lama kan. Saya tadi pun seronok dapat tidur dekat homestay sini balik Penganjur. Oh, daripada pagi tadi jalan kan. Alhamdulillah seronok. Terima kasih lah banyak kepada pihak penaja. Kan? Betul. Kita ni tidur kan dia nak mewah sangat. Dapat rebak ada bantal satu jadi. Kadang tak payah bantal pun. Selimut tu belum guna dapat sendal saja pun jadi. Allah seronoknya. Ada time tak boleh tidur tu, letaklah bantal paling mahal dalam dunia pun tak mahu dia tidur. Itu pun sebenarnya Allah Ta'ala bagi kat kita. Ada orang tu puas, aku ni payah betul nak tidur. Ada perempuan yang dia tu tidur menyala lampu sikit tak boleh tidur. Bunyi sikit tak boleh tidur. Bunyi kucing kat lampu tak boleh tidur. Allah. Tengok suami belum letak kepala dah tidur. Bayang, belum letak kepala dah tidur. Tu semua Allah Ta'ala bagi. Maknanya suaminya kuat sekali. Kononnya lah, kononnya. Sangka baik. Itu yang pertama.